Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wa salaman ala habibihil mustafa. Amma ba'd. Salah satu perincian yang terdapat dalam ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq adalah asbabun nuzul, sebab turun ayat. Daripada asbabun nuzul yang disyarah, yang diterangkan dalam ensiklopedia Al-Quran ini, kita boleh tahu kenapa ayat tersebut diturunkan. Jom sama-sama kita buka halaman ke-465, diceritakan sebab turun ayat surah Az-Zumar ayat yang ke-64 hingga ayat ke-66. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diceritakan orang Quraisy telah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaran yang sangat hebat. Ditawarkan wanita, ditawarkan harta benda, kekayaan, pangkat, kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terdapat beberapa syarat jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh pemberian-pemberian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan untuk mencela, memaki Tuhan mereka, malah kena membenarkan perbuatan mereka yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum membenarkan pula perbuatan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memberi tawaran-tawaran lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pemberian mereka yang pertama tadi, maka turunlah surah Az-Zumar ayat ke-64 hingga ke-66. Jom kita tengok ayat ke-64 hingga 66 ni berada di bawah subtopik ayat peringatan supaya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ke-64, katakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrik itu, patutkah kamu menyuruhku untuk menyekutukan Allah, untuk menyembah selain daripada Allah sesudah jelas bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Seterusnya ayat ke-65, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelum kamu, sekiranya kamu menyekutukan Allah, maka akan terpadam, akan terhapus segala amal kebaikan, segala pahala-pahala kamu sebelum ini, dan kamu akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Seterusnya ayat ke-66, kerana itu hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata, moga-moga kamu semua tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Selain daripada perincian asbabun nuzul, sebab turun ayat ini, yang mana ayat ini diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi dengan tawaran, diberi dengan pemberian nikmat dunia yang sementara. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan balasan orang yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat ke-66, kita masih membincangkan ayat yang sama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Maksudnya, mafhumnya, sesiapa yang menemui Allah, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu pun, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan dia mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Masya-Allah. Moga-moga kita, ahli keluarga kita, tergolong dalam golongan orang yang tidak akan mensyirikkan Allah walau dengan sekecil-kecil benda. Kita jaga niat kita jaga hati kita. Apa pun yang kita lakukan di atas muka bumi Allah yang sementara ini, segala-galanya hanya untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan rahmat Allah kita akan dikumpulkan dalam syurga Firdaus, syurga Allah yang kekal abadi.
Moga-moga kita tidak tergolong dalam golongan yang terus dihanyutkan dan dilekakan dengan nikmat dunia yang sementara. Ingatlah, dunia ini hanya bersifat sementara. Permainan dan hiburan, kebahagiaan, keseronokan di dunia ini semuanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita tambah ilmu, kita perbaiki diri dan kita aplikasikan, kita amalkan setiap ilmu yang kita belajar, insya-Allah. Perkongsian ini saya ambil daripada Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq. Bagi anda yang berhajat untuk memiliki Ensiklopedia Al-Quran Mushaf Mufiq yang padat dengan ilmu-ilmu yang boleh membantu kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, anda boleh dapatkan di www.nashrquran.com atau 0167182825 admin Akademi Nashr Quran. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Akademi Nashr Quran. Follow juga semua sosial media Akademi Nashr Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.